Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa at-tadhkir wal ifadah wal istifadah wal naf' wal intifa' wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'i wajhillah wa mardati wa qurbihi amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para tamu Allah Azza wa Jalla yang kami hormati lagi kami kasihi, alhamdulillah, jadinya masya-Allah tabarakallah bermacam-macam semasa Ramadan, bermacam-macam yang telah kita ni lalui, bermacam-macam yang telah kita ni hadapi. The first thing first, Al-Faqir Khairun Nazif kami ucapkan dengan serendah-rendah hati, dengan sehina-hina diri, terima kasih banyak-banyak terutamanya kepada Bala Ibadah Mata-Mata ini kerana kerana sudi mengambil Al-Faqir yang hina lagi di ini untuk mengimamkan Qiyamul Lail, dan antum semua terutamanya beliau dan juga beliaunya yang sering hadir ke masjid dari awal Ramadan dan sehingga akhir Ramadan, yang anda pun terbabit di sini mengimamkan Qiyamul Lail di antara muslimin dan muslimatnya sendiri. Jazakumullah khairul jazaa. Mudah-mudahan itu semua menjadi aset kita ni di syurga kelak. Dan kenapa kami bawakan sengaja, selalunya kita ni punya kuliah tentang tafsir. Pada malam ini kami bawa sengaja tentang neraka, peritnya neraka, kerana semasa Ramadan yang habis kita berqiyam di sini, tangisan dari first malam tanpa hentinya, tangisan dan juga luahan macam mana kita ni sentiasa berhadapan bersama Allah, bermanja dengan Allah. Kita ni menangis akan dosa-dosa kita ni, dan di sana kita ni amat hampir rasa kepada Allah Azza wa Jal, dan kita ni amat merasakan bahawa api neraka itu teramat-amat dahsyat para tamu Allah. Jadinya kami bawakan first ni untuk mengembalikan aroma Ramadan tu agar kita ni semua merasakan seperti mana imannya kita di semasa Ramadan. Itulah yang kami bawakan pada malam ini, dan insya-Allah kita ni mulakan pada malam ini dengan sama-sama berzikir seperti biasanya, sama-sama berzikir, dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada saudara kita ni Muhammad Faiz yang baru balik for good, bukan kembali ke rahmatullah, kembali ke Brunei tu. Kembali ke Brunei, astagfirullah, kembali ke Brunei, balik for good daripada pengajiannya daripada mana? UK, daripada mana? Sydney, daripada Sydney, Australia. Jadi masya-Allah seorang belia yang handsome, masih bujang masih bujang Muhammad Faiz namanya. Dan insya-Allah kita ni doakan semoga semua belia-belia yang sedang mencari kerja sekarang ini akan diberikan pekerjaan secepat mungkin. Amin, Allahumma amin. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allah Allah Rabbuna Allah
Terasa bila mana Fatah kata ini berzikir pada temannya diri sendiri ni, terasa masya-Allah tabarakallah kata ni
merasakan macam mana rahmat Allah ketika bulan Ramadan, macam mana kita merasakan bahawa kita ini seorang yang betul-betul mesti mengharapkan rupanya rahmat dan redha Allah. Jadinya di sini para tamu Allah tentang neraka. Yang kita ni selama ini daripada damit sampai sekarang syurga dan neraka, syurga dan neraka, syurga dan neraka. Seolah-olah perkataan itu hanya murakab ni apa dalam Melayunya. Berganding sahaja syurga dan neraka. Dan tadi tahu dalam kita ni punya mindset, orang yang baik akan masuk syurga dan orang yang banyak buat maksiat yang tidak diampunkan oleh Allah dosa-dosanya akan masuk neraka, wal a'yadzubillah. Ni perkara neraka yang kita tidak mengetahui para tamu Allah Azza wa Jal. Yang pertamanya yang kami bawakan daripada kitab Tafsir Ibn Kathir, dalam satu ayat Quranul Karim yang berbunyi yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Dalam ayat Quranul Karim, iaitu bila mana nanti di syurga di akhirat kelak, semua hamba-hamba Allah ni di antaranya yang akan masuk ke neraka Allah Azza wa Jalla, a'yadzubillah, dimasukkan ke neraka, maka Allah tu akan katakan, wahai neraka, adakah sudah penuh tempatmu orang-orang masuk neraka? Maka apa kata neraka sendiri berkata, hal min mazid, adakah lagi orang yang hendak ditambah ke neraka ini? Ni ayat Quranul Karim tentang neraka. Yang pertamanya tentang neraka mengatakan bahawa neraka itu amat luas para tamu Allah Azza wa Jal. Neraka itu teramat luas para tamu Allah Azza wa Jal. Now, kita ni bila mana bis kita para kaum Hawa masak, contohnya masak, tiba-tiba bis kita terpegang periuk yang panas, tu pun sudah kadang-kadang boleh melecur kita ni punya kulit. Dikatakan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, iaitu apa? Api yang kita ini dinyalakan di muka bumi Allah Azza wa Jalla ini, persamaannya seperti mana di akhirat api neraka? Persamaannya hanyalah 1 bahagian daripada 70 bahagian api neraka para tamu Allah. Panasnya yang kita ni rasa sekarang ni adalah 1/70 para tamu Allah Azza wa Jal. 1 bahagian daripada 70 bahagian panasnya api neraka Allah Azza wa Jal. Dan dikatakan para tamu Allah Azza wa Jal, macam mana luasnya, kita ni katakan sekarang luasnya api neraka ni. Pernah satu ketika Rasulullah ni berjalan bersama para sahabat. Di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi tiba-tiba bila mana sahabat ni bersama Rasulullah berjalan, tiba-tiba ada satu bunyi yang amat kuat, bunyinya macam meletup. Maka semua sahabat berhenti dan melihat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Turiduna ma hadha? Adakah kamu mengetahui apa bunyinya yang tadi meletup itu? Apa kata para sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apa yang bunyi tadi itu. Apa bunyinya para tamu Allah Azza wa Jalla? Kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, itulah bunyi yang bila mana ada batu yang Allah sedang jatuhkan ke neraka Allah Azza wa Jal, dan batu ini para tamu Allah Azza wa Jal belum lagi sampai kepada dasarnya. Dan semua para sahabat di dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan, sahabat yang mendengar perkara ini semua menggeletar para tamu Allah. Dan dikatakan, wahai Rasulullah, bilakah akan sampai batu yang dihumbankan ke neraka ini kepada dasarnya, wahai Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Ketahuilah para sahabat, ni yang kita ni mengambil ringan tentang neraka para tamu Allah Azza wa Jalla. Batu yang sedang dihumbankan ke neraka ni, yang berbunyi tadi para sahabat semua mendengarnya, telah pun dihumbankan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum ini selama 70 tahun para tamu Allah Azza wa Jalla. 70 tahun sudah dihumbankan ke dalam api neraka, tetapi belum lagi sampai kepada dasar api Jahannam para tamu Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ketika itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umur Rasulullah belum pun mencecah sampai 70 tahun. Rasulullah meninggal berapa 60 lebih tahun. Dan ketika itu apa kata Rasulullah? Sudah 70 tahun yang lepas Allah campakkan batu ini ke dalam api neraka, sampai sekarang ia belum lagi sampai ke dasar api Jahannam para tamu Allah Azza wa Jalla. Tu betapa hebatnya neraka Allah Azza wa Jalla. Dan di sini para tamu Allah, gambaran neraka ni kita hanya menggambarkan bila mana katakan tentang neraka adalah api semata-mata. Tetapi api neraka ni para tamu Allah Azza wa Jalla, dalam hadis yang sahih telah mengatakan apa? Daripada an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimaman ma'a kulli zimam 70 athmalak yajrunaha. Di dalam api neraka ni, ia
Ni yang kita ni punya logik, yang kita ni sekarang ni mindset kita ni sebagai manusia dah sampai ke atas. Kita ni diketahui bahawa apa, bila mana kan ke neraka, kita ni akan melintas satu titian, namanya kita katakan titian sirat. Dan bila mana titian ni kita ni sampai kepada penghujungnya, maka kata para alim ulama, itulah syurga. Tetapi bila mana kita ni menitis titian sirat ni, kita ni terhumban, tergugur, maka kita ni akan jatuh ke neraka. Ni dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan apa? Titian sirat ni, yang tali ni kita ni sebenarnya di neraka tu di apa namanya, ni contohnya barang, ni ada tali apa namanya ni, di apa, contohnya kena ikat cuma ni, dan tali anilah yang membawa api neraka ni di dalam tafsir Ibn Katsir. Dan tali ni para tamu Allah Azza wa Jal, tali ni ada sebanyak 70,000 tali. 70,000 tali para tamu Allah Azza wa Jal untuk menarik neraka jahanam ni. Dan setiap tali ni, 70,000 tali, setiap tali ni ditarik oleh berapa orang malaikah? Ditarik oleh 70,000 malaikah para tamu Allah Azza wa Jalla. Ni yang kita ni hanya berfikiran bahawa api neraka itu hanya api semata-mata. La, banyaknya Allah telah utuskan malaikah untuk menjaga neraka ni, ditarik api neraka ni oleh 70,000 tali, dan setiap tali, satu tali dijaga oleh 70,000 malaikah para tamu Allah Azza wa Jal di dalam hadis yang sahih. Dan di sini para tamu Allah, kalau kita ni mengetahui bahawa di dalam syurga ada 7 pintu. Dalam syurga ada 7 pintu, dan 7 pintu ni yang terpaling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Cuma tu juga para tamu Allah Azza wa Jal, neraka mempunyai 7 pintu. Setiap pintu ni kata tafsir Ibn Katsir, ia mempunyai orang-orang yang tersendiri. Contohnya, pintu yang pertama adalah untuk orang-orang kafir. Pintu yang kedua adalah untuk iblis. Dan pintu yang terpaling seksa, yang terpaling bawah sekali, yang ana sering bawakan ketika qiyamul lail, mudah-mudahan kita ni terhindar daripada pintu ini. Pintu yang terpaling hina para tamu Allah Azza wa Jal, di atas pintu ini adalah iblis, tapi di bawah sekali siapa para tamu Allah? Orang-orang munafikun para tamu Allah Azza wa Jal. Orang-orang munafik, orang Islam, Muslim, yang mana bila mana kita ni berada depan manusia hebatnya, contohnya Anas bin Billah bercakap cuma ni, tapi di belakang manusia berbuat cuma ni para tamu Allah Azza wa Jal. Ingat, orang-orang munafik dalam hadis sahih mengatakan, neraka yang terpaling bawah sekali para tamu Allah Azza wa Jal ialah orang-orang yang munafik di depan Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang munafik di depan Allah Azza wa Jal. Dan di sini bis kita berkemungkinan akan, contohnya kami pernah berada bila mana berada di Melbourne dulu, mengambil satu kitab ini. Kan ada banyak kitab English, dan kami baca tentang neraka. And then it says that in this book there's going to be one pintu di api neraka Allah Azza wa Jalla nanti, namanya pintu askari. Pintu askari. Dan dikatakan dalam buku ni para tamu Allah, ni untuk beliaunya supaya jangan terpengaruh. Di dalam kitab ni mengatakan pintu askari ni, ia akan didahulukan masuk oleh siapa? Sayyidatuna. Ingat, ni api neraka. Pintu askari ini akan dimasukkan di dalamnya ialah Sayyidatuna Aisyah. Anda terkejut para tamu Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Sayyidatuna Aisyah adalah isterinya Rasulullah SAW dan ketua di dalam syurga bagi kaum Hawa. Tapi dalam kitab ni mengatakan di api neraka kelak akan ada satu pintu bernama pintu askari, dan orang yang paling pertama masuk ke dalam pintu api neraka ni adalah Sayyidatuna Aisyah. Rupa-rupanya kitab ni kitab apa para tamu Allah? Adalah kitab Syiah. Jadi Syiah ni dorang amat benci kepada Sayyidatuna Aisyah. Dorang amat benci kepada para sahabat, sehingga kan para orang Syiah ni, ingat, tafsiran Syiah mengatakan di neraka ada pintu-pintu khas untuk Sayyidina Abu Bakar, ada pintu khas untuk Sayyidina Umar, ada pintu khas untuk Sayyidina Uthman. Tetapi Sayyidina Ali tidak pernah akan masuk ke neraka, ia akan masuk ke syurga, kecuali 3 sahabat ni. Inilah Syiah para tamu Allah Azza wa Jalla. Macam mana dorang benci kepada sahabat dan juga kepada isterinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, dan askari ni apa? Apa beliau? Apa artinya askari? Bukannya asgar. Askari di sini adalah tunggangannya unta Sayyidatuna Aisyah di dalam peperangan Jamal. Jadi dikatakan pintu askar ini adalah atas nama
unta yang telah ditunggang oleh Sayyidatuna Aisyah, dan Sayyidatuna Aisyah akan masuk ke syurga, wal a'yadzubillah. Ini adalah tafsir yang songsang para tamu Allah Azza wa Jalla. Okay, now kita ni yang diajar daripada Damit ini, kita ni sering diajarkan, diberitahu tentang api neraka. Hello princess, come here. Come here. Okay, nak lari sekejap, balik terbalik. Okay, now selalu kita dikatakan, adakah api neraka tu sudah wujud ke belum? Adakah syurga tu sudah wujud ke belum? Sudah ke belum? Orang akan katakan, Ustaz katanya sudah ajanya. Sebab apa? Dalam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah tu telah melihat bila mana di syurga ada orang cemani-cemani, di neraka ada orang cemani-cemani, di antaranya orang makan daging sendiri. The first question yang orang selalu tanya di antara kita ni adalah, adakah syurga dan neraka sudah wujud? The second question, kalau ianya sudah wujud, adakah benar yang dilihat oleh Rasulullah? Adakah Rasulullah menipu? La. Adakah benar yang dilihat oleh Rasulullah tu di dalam syurga ada cemani dan di neraka ada cemani, para tamu Allah? Sedangkan orang belum meninggal dunia, sedangkan hari belum kiamat, sedangkan dikatakan dalam iman itu adalah beriman dengan hari terakhir, yaumul akhir adalah syurga dan neraka mesti kita beriman. Tetapi ni berlaku selepas kita ni meninggal dunia, para tamu Allah. Ni how the non-Muslim, they try to manipulate our minds. Mereka akan mengambil ini, katanya, ini ya fakta kamu ni indah benar, katanya. Kamu katakan syurga dan neraka ada selepas kematian, tetapi di dalam kitab kamu sudah ada dalam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah melihat ini. Jawapannya, para tamu Allah Azza wa Jal, neraka dan syurga memang sudah tersedia. Apa dalam ayat Quranul Karim? U'iddat lil muttaqin. Adapun syurga itu u'iddat. Apa u'iddat? Apa Syekh Qayyum? Fa'il? Fa'il apa? Fa'il? Mabni lil majhul. U'iddat lil muttaqin. Tinggi ya, memang sudah tersedia. Jadinya syurga dan neraka sudah tersedia. Dan neraka sendiri dalam ayat Quranul Karim katakan apa? U'iddat lil kafirin. Adapun neraka itu sudah tersedia daripada disediakan untuk orang-orang kafir, para tamu Allah. Now, macam mana dalam Isra' dan Mi'raj, bila mana kita dengar ceramah-ceramah Rasulullah tu, bila mana, one simple example, Rasulullah pergi Isra' dan Mi'raj, balik daripada Isra' dan Mi'raj, satu cerita yang amat famous, iaitu bila mana Rasulullah balik kepada Masjid Nabawi, Rasulullah mencari seorang sahabat, dan sahabat ini dikatakan di dalam syurga tapak kakinya sudah mendahului Rasulullah SAW. Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Jadi orang non-Muslim selalu condemn kita ni cuma ni. Katanya, cemana pulang boleh, katanya, tapak kaki Bilal bin Rabah sudah berada di syurga, not even di hari akhirat, tapi di syurga, sedangkan Bilal bin Rabah belum lagi meninggal dunia. Nya, dah kamu rasakannya? Dia pernah mereka katakan kepada anak, dah kamu rasakannya? Kamu kena memainkan oleh Rasulullah, katanya. Dah kamu rasakannya? Kamu tu sanang-sanang kena anak-anakan oleh Rasulullah dengan fakta-fakta ni. Tengok, para tamu Allah. Ni, bila mana Rasulullah Isra' dan Mi'raj, yang Rasulullah tengok di syurga, yang Rasulullah tengok di neraka. Ni yang banyak kita ni salah faham. Dalam tafsir Ibn Katsir katakan, syurga dan neraka adalah benar. Dan apa yang dilihatkan itu adalah gambaran masa depan, para tamu Allah Azza wa Jal. Kita ni punya mindset, punya sudah Rasulullah lihat apa yang ada di syurga, apa yang ada di neraka. Ingat, syurga dan neraka belum ada penghuninya kecuali bila mana sudah semua orang ini akan meninggal dunia. Semua orang ini akan meninggal dunia. Yang Rasulullah dilihatkan adalah gambaran masa depan. Gambaran masa depan macam mana dalam syurga dan macam mana di dalam neraka, para tamu Allah Azza wa Jal. Dan di sinilah macam mana lagi orang-orang non-Muslim banyak menganu kita ni, para tamu Allah, katanya, okey, katanya, ini perkara ni anda pernah jawab kepada non-Muslim macam ni. Dan ia tackle lagi, okeynya, kalau sekiranya ia sudah ada, katanya, artinya kamu telah mensyirikkan your God. Kamu telah mempersekutukan Tuhanmu. Anak terdiam. Maksud kenapa pulang? What's the logic? Macam mana pulang boleh mensyirikkan Allah dengan adanya syurga dan neraka? Katanya, kalau sekiranya syurga dan neraka itu sudah ada pada masa yang dulu, artinya ia adalah abadi, seperti mana abadinya Allah Azza wa Jal. Sebab apa? Penghujung hayat kamu, katanya, yang bercakap ini adalah Yahudi, penghujung hayat kamu, katanya, kamu akan kekal sama ada di syurga ataupun kekal di neraka. Jadinya di sini kekal di sana. Kalau syurga dan neraka itu sudah ada dulu, artinya
Allah dan neraka dan syurga tu adalah sama tarafnya para tamu Allah. Tengok macam mana dia mainkan mindset kita ni para tamu Allah Azza wa Jalla. Di sini jawapannya para tamu Allah. Syurga dan neraka memang sudah tersedia. Tetapi syurga dan neraka, tersedianya syurga dan neraka adalah kerana Allah yang menciptakan. Jadinya walaupun syurga dan neraka itu dari way back sudah ada, tapi yang menciptakannya adalah Allah Azza wa Jalla. Adalah Allah Azza wa Jalla. Now, yang kita ni katakan tadi, luasnya api neraka para tamu Allah Azza wa Jalla. Luasnya api neraka, macam mana boleh kita ni ingat, kita ni nanti di syurga Allah Azza wa Jalla, kita ni akan kena kembalikan, bukan cuma ni. Kita ni mudah-mudahan Allah janjikan kita ni semua menjadi ahli syurga, amin, Allahumma amin. Kita ni bila mana nanti masuk ke syurga, sebagai doa, kita ni masuk ke syurga, kita ni indahkan cuma ni kita ni punya bentuk tubuh badan. Muka kita ni sama, tapi tubuh badan kita ni tidak sama. Semua orang ahli syurga, mengikut hadis yang sahih, akan kembali kepada satu tubuh badan, iaitu seperti Nabi Adam alaihi salam. Macam mana tingginya Nabi Adam? 60 hasta. Dan dikatakan dalam meter adalah 30 meter. Semua kita ni bila mana berada di syurga akan mengikut seperti mana badannya Nabi Adam alaihi salam. Tetapi orang yang masuk ke neraka Allah Azza wa Jalla, di sinilah peranan Isra dan Mi'raj yang kita ni katakan bila mana kita ni contohnya yang Rasulullah melihat orang yang makan daging sendiri. Apalagi dalam Isra dan Mi'raj, berikan contoh yang hendak seksa dalam Isra dan Mi'raj di neraka. Orang yang kena pecahkan kepala. Orang yang kena pecahkan kepala. Masuk di neraka, yang first verse anda bawakan tadi, hal min mazid, adakah lagi engkau mahu tambah ya Allah? Masuklah dalam neraka. Luasnya api neraka sehingga bila mana batu diturunkan ke api neraka 70 tahun alam sampai. This is how bentuk tubuh badan orang-orang ahli neraka para tamu Allah. Dalam hadis sahih Imam Bukhari mengatakan, mafhumnya orang-orang ciri-ciri ahli neraka, kita ni punya shoulder ni besarnya, dikatakan perjalanan daripada sini kemari memakan masa 30 hari. Shoulder kita ni daripada sini kemari, hadis yang sahih, berjalan kita ni dengan cepat hatta menunggang kuda memakan masa 30 hari para tamu Allah Azza wa Jalla. Dan kulit kita ni memakan bila mana diciptakan seolah-olah tebalnya seperti tebalnya kita ni melihat mendaki gunung seperti 3 hari para tamu Allah Azza wa Jalla. Tebalnya kita ni punya kulit. Now the logic yang kita ni dengar belajar selama ni, macam mana orang di dalam api neraka kena pecahkan kepala kemudian balik semula kepada asalnya. Bayangkan kita ni dicucuk sedikit para tamu Allah dengan jarum, sakitnya kita ni para tamu Allah. Tapi dalam api neraka, bayangkan badan kita yang besar dicucuk dan juga diseksa oleh Allah Azza wa Jal. Dan inilah peritnya neraka para tamu Allah. Dan dikatakan gigi kita ni, geraham kita ni akan dibuat dalam hadis yang sahih seperti setiap gigi ni seperti besarnya gunung Uhud para tamu Allah Azza wa Jal. Dan di sini neraka para tamu Allah Azza wa Jal hanyalah orang-orang yang orang-orang yang betul-betul diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berada di sana. Now, we have 10 minutes. Next week lagi sama insya-Allah. Macam mana anda katakan sekarang untuk kaum Hawa? Kebanyakannya hadis-hadis tentang api neraka akan di-highlight satu ciri-ciri kaum Hawa dan juga untuk lelakinya. Bila mana dalam hadis Imam Muslim ada dua golongan di dalam api neraka para tamu Allah Azza wa Jal. Satu golongan tu yang benar-benar di-highlight ialah kaum Hawa ataupun muslimahnya yang bila mana mereka berpakaian menutup semua tubuh badan mereka, tetapi bila mana mereka menutup tubuh badan mereka seolah-olah mereka masih lagi bertelanjang para tamu Allah Azza wa Jalla. Bagi kaum Hawa, kita ni katakan dengan kita ni menutup tubuh badan kita ni, dengan menutup dengan pakai scarfnya, dengan semua yang tertutupnya para tamu Allah Azza wa Jalla, kita rasakan kita ni selamat. No. Di dalam hadis Imam Muslim katakan satu kelompok di dalam api neraka Allah Azza wa Jalla ialah perempuan yang menutup auratnya. Tetapi menutup auratnya, perempuan yang menyelimuti akan tubuhnya, tetapi mereka berpakaian seolah-olah mereka masih lagi bertelanjang para tamu Allah Azza wa Jalla. Dan bagi kaum laki-lakinya, terutamanya untuk diri sendiri, untuk diri anda terutamanya, adalah akan ada satu golongan di dalam api neraka para tamu Allah Azza wa Jalla. Bila mana seorang ini ia terlampau banyak
berkata-kata di depan manusia, menyuruh orang untuk berbuat baik, tetapi di belakang orang para tamu Allah, dialah yang seperti orang yang terlampau-lampau jahat di kalangan mereka para tamu Allah. Di sini menandakan kata para alim ulama, orang-orang munafik yang diturunkan di dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Wal-'iyadzu billah, wal-'iyadzu billah, wal-'iyadzu billah. Dan di sini para tamu Allah Azza wa Jalla, kurang Isya 5 minit lagi. Di sini para tamu Allah banyak lagi. Kita ni akan sambung pada sesi yang akan datang insya-Allah. Kita ni akan sambung dalam sesi yang akan datang. Dan ingat, kita ni yang di sini lastnya untuk anda tutup dengan ini. Di sini kita ni ada yang hafiz Quran. Di sini kita ni ada yang alim ulama. Di sini kita ni ada yang berjihad di sabilillah. Ana kaitkan sedikit, dia sampai tadi ana kaitkan, ana cakapkan tentang 3 perkara ni. Yang kita ni terutamanya bilianya, ana sering tekankan ini, bila mana kita ni keluar daripada rumah, tanya kepada diri kita ni, apa niat kita ni untuk keluar rumah? Apa niat kita ni untuk pergi ke sekolah? Apa niat kita ni untuk pergi ke universiti? Apa niat kita ni untuk pergi ke tempat kerja? Apa niat kita ni untuk datang ke masjid? Pasal apa? Di hari akhirat kelak, first golongan. Di dunia, orang melihat ia seperti orang yang alim, betul-betul alim. Sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, atitu, aku datang kepadamu ya Allah, dengan membawa semua amalan yang baik ya Allah di dunia, dan aku bukanlah seorang yang jahat ya Allah. Maka apa ditanya? Apakah amalanmu? Ya Allah, aku bila mana berada di dunia, aku Quranku tidak pernah lekang daripada tanganku ya Allah. Aku membaca Quranul Karim, aku menghafaz Quranul Karim, aku mengamalkan Quranul Karim. Maka Allah dengan murkanya para tamu Allah, Allah dengan murkanya katakan apa? Kadzabta, engkau menipu wahai si fulan. Maka kata para malaikah pun mengikut, kadzabta, engkau menipu, lemparkan ia ke api neraka. Yang pertama, golongan pertama, orang yang banyak membaca Quranul Karim, menghafaz Quranul Karim, mengamalkan Quranul Karim, dilempar ke api neraka. Yang kedua, datang orang yang kedua, ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah, aku berjihad di jalanmu ya Allah. Bukan sahaja berjihad berperang, tapi aku berjihad melawan hawa nafsuku ya Allah. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla dan para malaikah mengatakan, kadzabta, engkau menipu wahai si fulan, lemparkan ia ke api neraka. Maka ia pun dilemparkan para tamu Allah. Dan yang ketiga untuk diri sendiri para tamu Allah, orang yang selalu hadir ke majlis ilmu, orang yang selalu mentelaah ilmu, orang yang selalu dahagakan ilmu, orang yang selalu bercakap tentang ilmu, orang yang selalu berceramah tentang ilmu, maka datang kepada Allah. Ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah dengan membawa amalan-amalanku ya Allah, terlampau banyak daripada ilmu-ilmu ini ya Allah. Aku ajarkan ilmu ini kepada orang lain ya Allah. Aku korbankan masa aku siang dan malam untuk mencari ilmu-Mu ya Allah, dan aku adalah seorang alim ya Allah. Maka apa kata para malaikat? Kadzabta, engkau menipu wahai si fulan, lemparkan ia ke api neraka. 3 golongan para tamu Allah. Yang pertama, orang yang membaca Quranul Karim. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah. Dan yang ketiga, orang yang alim ulama, terutama dia sendiri para tamu Allah, yang ngaku dirinya alim dan banyak mempelajari ilmu. Ketiga-tiga ni bila mana ditanyakan, ya Allah, kenapa engkau lemparkan 3 golongan ini ke api neraka, sedangkan mereka adalah orang yang saleh ya Allah? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Sesungguhnya mereka membuat semua itu semata-mata mahu dipuji oleh manusia dan bukan kerana aku wahai si fulan, wahai hambaku. Di sini kami katakan para tamu Allah, apapun niat kita ni kerana Allah Azza wa Jalla. Dan tengok para tamu Allah, anda katakan yang antum daripada Ramadan sampai sekarang, antum punya Masya Allah Tabarakallah niat, walaupun sudah habis Ramadan masih duduk di sini, walaupun banyak bis kita punya komitmen, banyak bis kita punya itu ini, wallahil azim, anda datang kemari adalah kerana amanah. Anda bukannya alim, anda bukannya salih. Anda datang kemari adalah kerana amanah untuk mengajar ilmu. Tapi antum yang betul-betul melawan, anda tahu yang sekarang untuk datang kemari ada yang sampai bertengkar dengan kawan sendiri kerana mahu datang ke majlis ilmu. Ada yang diucap, kawan ni datang ke majlis ilmu saja seperti ustaz saja, diherdik di situ ini apa. Ingat para tamu Allah, herdikan inilah kemanisan iman di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kami katakan, bila mana antum datang ke majlis ilmu, bila mana antum hadir ke kuliah-kuliah, 1001 ujian Allah akan bagi. Dan ingat,
semua keperitan ini jadikan ia kemanisan iman. Pasal apa? Di dalam keperitan, di dalam kesakitan itu Allah akan titipkan pahala untuk kita ni di syurga. Allah Azza wa Jalla, amin. Allahumma amin. Jadi insya-Allah kita ni tutup, mudah-mudahan kita ni semua tidak akan tergolong di dalam api neraka, amin. Allahumma amin. Kita ni sama-sama bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ni jumpa minggu hadapan. Kami curi sikit minggu hadapan, kita ni cakap tentang haji para tamu Allah. Then I'm going to talk about how you, daripada muslimatnya, daripada musliminnya, you can go haji with zero harta para tamu Allah. I'm not talking about haji yang hanya niat. I'm not talking about haji yang hanya virtual. I'm not talking about haji yang hanya imagination. But you with your zero tentang harta, boleh Allah sampaikan pergi haji Mekah dan Madinah para tamu Allah. Kita ni sampai, kita ni insya-Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita ni semua tetamu Allah haji dan umrah pada tahun hadapan. Dan insya-Allah kita ni katakan ni pada minggu hadapan tentang macam mana untuk menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Tubna ila Allah wa raja'na Jazakumullah khairul jazaa wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.